Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sakinah Binti Hasbullah. Kumpulan saya akan membentangkan tentang Listeria monocytogenes. Okey, hai. Nama saya Nur Mazli binti Mazlan. Kumpulan saya juga akan membentangkan beberapa isi tentang Listeria monocytogenes ini. Yang pertama adalah description, yang kedua adalah causes, yang ketiga adalah symptom, yang keempat adalah prevention dan yang kelima adalah yang paling akhir sekali adalah Listeria monocytogenes contamination. Okey, seterusnya. Okey, apakah Listeria monocytogenes ini? Okey, Listeria monocytogenes merupakan bakteria patogen yang boleh menyebabkan penyakit yang dikenali sebagai listeriosis pada manusia. Listeria monocytogenes ini boleh didapati dalam makanan yang tercemar seperti produk tenussu mentah, daging yang tidak dimasak sepenuhnya, serta makanan siap yang dimasak yang telah tercemar setelah proses pembuatan. Okay. Listeria monocytogenes ini boleh berjangkit kepada individu yang terutamanya berisiko tinggi seperti wanita hamil dan juga orang tua. Sedikit sejarah ringkas tentang Listeria monocytogenes ini adalah Listeria monocytogenes ini telah ditemui pada sekitar abad 1920-an di mana seorang ilmuwan bernama E.G.D. Murray menjumpai bakteria patogen ini. Namun, hanya pada tahun 1980-an itu terungkap bahawa bakteria ini menjadi punca utama penyakit yang dikenali sebagai listeriosis pada manusia. Sejak itu, penyelidikan intensif dilakukan untuk memahami cara bakteria ini menjangkiti makanan dan bagaimana untuk mencegah penularannya kepada manusia. Assalamualaikum. Nama saya Ali bin Saiful Azman. Jadi saya akan menerangkan tentang punca-punca berlakunya pembiakan kuman iaitu Listeria monocytogen. Jadi ada 4 cara iaitu suhu, kelembapan, pH dan nutrien. Jadi yang pertama ialah suhu. Listeria boleh hidup di permukaan sejuk dan juga boleh membiak secara perlahan pada 24 darjah Celsius. Pada 40 darjah Celsius, ia dapat menghentikan pembiakan dan tidak membunuh kebanyakan listeria. Walau bagaimanapun, suhu penyejuk beku 0 darjah Celsius atau lebih rendah akan menghalang listeria daripada membiak. Okey, itu punca yang pertama. Yang kedua ialah kelembapan. Kelembapan, listeria ni dia boleh hidup dalam persekitaran yang kering atau dalam permukaan yang basah. Okey. Penyesuaian kepada makanan kelembapan rendah boleh menyebabkan berlakunya Listeria monocytogen mempamerkan rintangan haba yang dipertingkatkan. So maksudnya dia boleh hidup dalam haba yang tinggi dan haba yang rendah. Okey, itu untuk yang kedua. Yang ketiga ialah pH. So Listeria monocytogen boleh tumbuh secara optimum dalam pH antara 6.07 hingga 7.0. Walau bagaimanapun, persekitaran berasid lebih biasa untuk dihadapi oleh Listeria di luar. Contohnya, makanan, berasid, tanah dan lain-lain di dalam perumah. Okey, yang terakhir sekali ialah nutrien. Nutrien diperlukan untuk pertumbuhan mikrob dan memainkan peranan penting dalam penanaman mikroorganisma yang betul. Jadi nutrien ni memainkan peranan penting untuk Listeria monocytogen. Jenis nutrien yang diperlukan termasuk membakarkan tenaga, karbon dan makanan tambahan yang diperlukan oleh Listeria monocytogen untuk membiak secara luas lah. Okey, jadi itu saja 4 cara penyebab berlakunya tumbuhan Listeria monocytogen ni. Okey, saya akan serahkan kepada yang seterusnya. Hai, nama saya Muhammad Zahid Zadeh. Di sini saya akan menceritakan tentang gejala awal yang dapat dikesan selama 2 minggu apabila seseorang individu makan makanan yang dicemari bakteria Listeria. Yang pertama, demam. Demam yang panas yang berpanjangan boleh membawa maut jika tidak mendapatkan rawatan segera. Yang kedua, mual. Menyebabkan sesuatu sensasi yang tidak nyaman di perut dan membuat seseorang merasa ingin muntah. Perut yang terasa mual juga kadang menyebabkan seseorang untuk memuntahkan isi perutnya.
Yang ketiga, cirit-birit dan teruk. Cirit-birit dan teruk mengakibatkan dehidrasi, kekeringan akibat kehilangan air. Dan sekiranya mengandungi darah, ia dikenali sebagai disentri. Jika tidak dapatkan rawatan, ia boleh menyebabkan kematian. Yang ketiga ialah pening kepala. Terasa sakit berdenyut di sebelah kepala dengan tekanan di belakang mata. Biasanya akan rasa loya dan kabur mata. Rasa sakit menjadi lebih teruk dengan pergerakan dan aktiviti fizikal. Yang keempat ialah hilang selera makan. Hilang selera makan merupakan persalinan tidak lapar dan tidak mempunyai keinginan untuk makan atau merasakan makanan. Hal ini akan menjadi lebih teruk, akan membuat berat badan kita jatuh ataupun berkurang secara mendadak. Dan yang terakhir sekali, kekejangan otot. Kekejangan otot adalah keadaan di mana berlakunya pengucaran otot yang tidak terkawal secara tiba-tiba tanpa menunjukkan tanda-tanda untuk rileks. Lazimnya apabila berlaku kekejangan otot, otot akan terasa ketat dan mengalami kesakitan. Dari semua penyakit gejala ini, jenis jangkitan ini mempunyai tempoh pengaraman yang amat panjang. Bermaksud, ia boleh mengambil masa sebulan selepas pendedahan kepada bakteria tersebut untuk seorang mula menunjukkan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim Ashraf bin Muhammad Noor. Pada hari ini saya akan menjelaskan pembentangan mengenai cara ataupun langkah pencegahan bagi kuman yang bernama Listeria monocytogenes. Di dalam slide ini terdapat 5 cara pencegahan dan saya akan jelaskannya secara satu persatu. Okey, kita pergi kepada cara pencegahan yang pertama, iaitu kita mestilah basuh tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan selepas menyediakan makanan. Ini kerana tangan merupakan pengantar utama kuman disebarkan dan tangan juga merupakan komponen rutin harian yang selalu kita gunakan berbanding tubuh anggota yang lain. Okey, cara pencegahan yang kedua pula iaitu kita mestilah gunakan air sabun panas untuk mencuci peralatan memasak. Air yang panas membantu membunuh kuman penyebab penyakit pada peralatan memasak. So, apabila kita buat begini, kita akan kurangkanlah mendapat penyakit ini. Cara pencegahan yang ketiga pula iaitu kita mestilah bersihkan sayur sebelum dimasak di bawah air yang mengalir. Tujuan utama kita melakukan ini adalah untuk mengeluarkan ulat, tanah ataupun kotoran yang melekat pada sayuran tersebut sebelum kita memasak ataupun merebus sayur itu. So, kita takkanlah dapat penyakit ataupun bawaan kotor ini. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Cara pencegahan yang keempat ialah kita mestilah masak daging dan telur di dalam suhu yang betul dan pastikan masak sepenuhnya. Ini saya ingin menambahkan sedikit info. Suhu didih bagi masakan bersup dan rebus hendaklah mencapai 70 darjah Celsius. Bagi daging dan ayam pula, kita mestilah pastikan air rebusnya kelihatan jernih dan bukan berwarna merah jambu. Ini kerana kebanyakan mikroorganisma berbahaya boleh dibunuh dengan cara memasak makanan dengan sempurna. Kajian menunjukkan bahawa memasak makanan di bawah suhu 70 darjah Celsius dan ke atas boleh menjamin makanan tersebut selamat untuk dimakan. Cara pencegahan yang terakhir dalam slide ini ialah kita jangan minum susu mentah atau makan makanan yang mengandungi susu mentah. Sebenarnya, susu mentah mengandungi bakteria yang berbahaya. Susu adalah makanan berkhasiat. Namun, ia boleh menjadi mudarat sekiranya terjangkit atau tercemar dengan kuman. Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah pernah berkata, susu mentah tanpa perlakuan haba seperti pendidihan dan pemasturan boleh mengandungi bakteria yang berbahaya. So, kita elakkanlah minum susu mentah ni ya. Saya akan menerangkan di mana punca berlakunya penyakit listeriosis. Penyakit listeriosis ni berlaku daripada akibat memakan makanan yang telah dijangkiti ataupun makanan yang telah tercemar oleh Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes ni ataupun penyakit listeriosis ini tidak akan berjangkit secara langsung daripada seseorang individu lain kepada individu yang lain. Ini dijangkiti kerana akibat pemakan makanan yang telah terjangkit oleh Listeria monocytogenes. Terdapat beberapa contoh makanan yang mungkin ataupun akan dijangkiti oleh Listeria tersebut. Antara contohnya ialah susu yang tidak
dilakukan atau tidak melakukan proses pempasturan di mana proses tersebut adalah proses untuk mengurangkan mikroorganisma patogen daripada membiak. Okey, seterusnya adalah keju lembut di mana proses tersebut dilakukan tanpa menggunakan proses pempasturan. Seterusnya juga ada daging olahan, daging mentah, makanan laut mentah, lepas tu makanan-makanan mentah dan akhir sekali adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang mentah. Makanan-makanan di atas ini juga merupakan makanan yang berkemungkinan besar akan telah disangkiti ataupun telah tercemar oleh bakteria Listeria monocytogenes ini. Kebarangkalian ataupun kebanyakan orang menganggap bahawa orang yang sihat ni memakan makanan yang tercemar oleh Listeria monocytogenes, tetapi ia tidak jatuh sakit dan mereka pun tidak tahu ataupun tidak sedar tentang mereka telah dijangkiti. Tetapi mereka secara tidak langsung sembuh tanpa rawatan. Hal ini berlaku kerana mereka hanya mengalami gejala ringan sahaja. Tetapi sekiranya terdapat gejala yang berat, ianya juga mampu mendatangkan risiko kematian terhadap seseorang. Iaitu kita perlulah mengelak daripada memakan makanan yang barangkali ataupun mungkin tercemar oleh bakteria Listeria monocytogenes ini kerana ia membahayakan nyawa juga. Jadi, secara konklusinya, Listeria monocytogenes ini adalah suatu bakteria patogen yang sangat berbahaya kepada manusia kerana ia boleh menyebabkan penyakit listeriosis yang berisiko tinggi pada individu dengan sistem imun yang lemah seperti yang disebutkan pada awal tadi seperti wanita hamil dan juga orang tua. Oleh itu, penularannya melalui makanan yang tercemar menjadi perhatian utama dalam usaha pencegahan dan pengurangan risiko penyakit ini. Jadi, kita perlulah memastikan makanan yang kita sediakan dijaga dengan betul supaya tidak tercemar dengan bakteria patogen yang jahat ini dikenali sebagai Listeria monocytogenes. Okey, sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih.